Hanya tinggal satu hari sebelum kita memulakan langkah ke hari-hari permulaan bermulanya fasa endemik seperti diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sekitar lebih 2 minggu lalu. Bagaimana pada 1 April nanti bermulalah kelonggaran beberapa SOP. Apa ertinya kesemua ini? Ada yang menganggap bahawa kali ini kita boleh mengerjakan solat dengan merapatkan saf. Ada juga yang menganggap bahawa SOP dilonggarkan. Tapi yang pastinya pemakaian pelitup muka masih dikuatkuasakan. Meskipun hak untuk merentas daerah dan juga pergi keluar negara melancong, ramai yang tenanti-nantikan disebabkan oleh kekangan yang diwujudkan sebelum ini. Tetapi untuk kita berbicara pada hari ini, memahami realiti peralihan ke endemik ini, seperti mana biasa responsif dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri bersama Menkom, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa. Assalamualaikum Tan Sri, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tan Sri baru saja mendarat tadi. Baru sampai balik pada Sabah. Beberapa laporan yang diberikan dari Sabah dan kini sudah berada di sini. Ini realiti menggambarkan kerancakan juga. Kita bersiap sedia untuk membuka semula ekonomi kita, Tan Sri. Dari kacamata Menkom, apa ertinya peralihan ke endemik ini, Tan Sri? Pertama sekali ini satu fasa yang sangat penting ya. Selepas 2 tahun kita menghadapi pelbagai kekangan sejak kita menguatkuasakan Akta 342 bagi mengekang penularan COVID-19. Dan ini adalah satu saat yang sudah ditunggu begitu lama. Cuma tinggal lagi kita perlu memastikan masyarakat dan rakyat benar-benar faham apakah yang dimaksudkan dengan epidemik, kemudiannya pandemik, kemudian sekarang kita banyak membicarakan tentang konsep transisi endemik dan fasa endemik. Kalau kita perhatikan, penyakit ini boleh bagi pada 2 jenis. Dalam bahasa yang mudah lah ya. Penyakit ini ada 2 jenis. Satunya penyakit yang boleh berjangkit. Satu penyakit tidak berjangkit. Sakit jantung tidak berjangkit. Kencing manis tidak berjangkit. Ya. Tetapi kategori kedua ini penyakit yang boleh menular. Dan bila penularannya menjadi besar, dia menjadi satu wabak. Dan apabila wabak merebak dalam satu kawasan geografi yang agak besar dan mengancam nyawa dan sebagainya, maka dia diistilahkan sebagai berlakunya epidemik. Epidemik artinya berlaku penularan bagi penyakit yang berjangkit dalam satu kawasan lokaliti yang agak besar. Mungkin kampung, mungkin daerah, mungkin negeri. Ya. Itu diklasifikasikan sebagai satu epidemik setelah berlaku. Kemudian, kalau epidemik itu tidak dapat dikawal dengan kaedah-kaedah yang tertentu, ataupun seperti mana yang berlaku bagi COVID-19, penularannya menjadi global sifatnya, rentas sempadan sifatnya, dialami di pelbagai negeri, ya. Maka itu biasanya Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO akan mengisytiharkannya sebagai situasi pandemik. Artinya secara menyeluruh, rentas sempadan, skala yang besar, dia berpindah daripada suasana epidemik kepada pandemik. Sementara endemik adalah satu situasi di mana penyakit itu ataupun virus ataupun apa juga kuman yang menyebabkan penyakit itu terwujud di kalangan society, dalam masyarakat. Tetapi ianya sudah dapat dikawal dengan pelbagai-bagai cara, sama ada dengan meningkatkan imuniti ataupun dengan mengadakan amalan-amalan yang tertentu macam kita lakukan sekarang, dan dirasakan situasi walaupun virus itu masih ada, tetapi tahap keselamatan lebih stabil, lebih terjamin. Dan biasanya yang mengisytiharkan suasana endemik itu juga harus datangnya daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Jadi daripada situasi epidemik, dia merebak kepada suasana pandemik, dan apabila ianya cukup terkawal,
kehidupan kembali normal dengan mungkin perbezaan sedikit sebanyak cara hidup yang tertentu, maka situasi itu dianggap sebagai situasi endemik. Apabila kita menggunakan istilah transisi, Tan Sri, berarti daripada pandemik dia terus semena-mena tiba-tiba menjadi endemik. Berarti kita ada prosesnya. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh dalam transisi ini untuk pencerahan semula? Transisi itu kerana sesuatu negara tak boleh mengisytiharkan secara unilateral yang dia memasuki fasa yang dianggap endemik. Ya, itu satu implikasi dia. Kerana dia rentas sempadan, dia melibatkan banyak negara lain, maka pertubuhan kesihatan dunia yang menyatakan bilakah sebenarnya dunia sudah masuk ke fasa endemik. Tapi dalam kita nak bergerak ke arah itulah kita katakan kita memasuki fasa transisi endemik. Mana kita sudah bergerak ke arah endemik pending perisytiharan yang akan dibuat oleh badan antarabangsa. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila situasi epidemik berlaku, negara mempunyai kerangka undang-undang untuk mengawalnya. Terutama sekali adalah Akta Kawalan Penularan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 atau lazim disebut sebagai Akta 342. Bila Akta 342 dikuatkuasakan, maka dia ada force of law, di mana soal memakai pelitup muka misalnya, ada kuat kuasa undang-undang. Syarat boleh mendenda ataupun dikenakan kompaun, ada kuat kuasa undang-undang. Syarat untuk memberikan maklumat-maklumat tertentu, seperti mana kita menggunakan MySejahtera, ada kuat kuasa undang-undang. Jadi selagi kita tidak masuk ke fasa endemik dan selagi kuat kuasa undang-undang itu tidak ditarik balik, maka kuat kuasa undang-undang akan terus berjalan. Jadi walaupun kita mula membuka, melonggarkan, boleh rentas sempadan, boleh kembali semula berjemaah di masjid mungkin tidak perlu lagi atau menjarakkan saf-saf dan sebagainya, tetapi kuat kuasa undang-undang masih ada. Artinya kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, masih lagi boleh dikuatkuasakan undang-undang tersebut. Jadi transisi kepada endemik ialah belum endemik sepenuhnya. Kuat kuasa undang-undang masih ada. Health authorities, terutamanya ketua pengarah kesihatan, masih boleh untuk menguatkuasakan sesuatu jika difikirkan perlu. Maknanya ancaman daripada virus berkenaan bukanlah 100% sudah tidak ada. Ancaman masih ada. Cuma situasi sudah mula berbeza dan keadaan dalam boleh dikatakan lebih selamat dan lebih terkawal. Tan Sri, saya kira ini kesempatannya saya bersama dengan Menkom kerana ada waktunya bila kita dah lama, dah 2 tahun dah penat dah dengan segala macam SOP ni kan. Bila dengar kata 1 April ni serba-serbinya boleh. Jadi saya kira kita perlu menyampaikan mesej setepatnya bahawa seolah-olah macam sudah tidak ada kerisauan. Ini satu yang berbahaya. Malah kita harap rancangan kita ini dapat memberikan gambaran yang lebih tepat, lebih jelas kepada masyarakat, kerana satu perkara yang kita kena fahami, ancaman COVID-19 ini berasaskan kepada menularnya virus yang datang dalam bentuk berbagai-bagai varian. Kita dengar Delta, kita dengar Omicron dan sebagainya. Dan kita tahu sifat virus itu dia mutate. Dia modify diri dia sendiri mengikut keadaan, daripada satu keadaan ke satu keadaan dengan karakteristik yang berbeza. Kita bukan berada dalam situasi di mana telah ada satu ubat atau rawatan yang menghapuskan virus. Tidak. Cuma virus itu masih ada, jangkitan akan tetap berlaku kerana virus itu dibawa oleh manusia daripada satu orang ke satu orang melalui sentuhan dan sebagainya berdasarkan kepada kajian. Tetapi bezanya ialah dalam masa 2 tahun pertama kita berjaya melaksanakan program vaksinasi, maka rakyat kita, mereka yang mengambil vaksin mempunyai personal immunity, ketahanan badan yang lebih kuat untuk
menghalang daripada kemudaratan yang berlebihan daripada virus. Yang kedua, kita tahu juga ramai di kalangan rakyat yang telah terkena jangkitan. Selain daripada ambil vaksin, bila mereka terkena jangkitan juga mereka develop immunity secara semula jadi dalam badan kita. Kemudian yang ketiga ialah mengekang penularan kerana amalan-amalan yang dirujuk sebagai SOP. Kerap membasuh tangan, jaga penjarakan dan sebagainya. Jadi gabungan ikhtiar-ikhtiar ini menjadikan suasana lebih selamat. Tapi bukan bermakna selamat secara mutlak. Bukan bermakna ancaman sudah tidak ada. Bukan bermakna virus sudah tidak ada. Itu kita kena berhati-hati. Sebab itu, katakanlah dalam kelompok masyarakat, ada orang yang anti-vaksin. Dia ambil keputusan untuk tidak mengambil vaksin. Sebenarnya mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sebab penularan sebenarnya bila bergerak ke fasa endemik, kita membebaskan banyak aktiviti. Artinya penularan akan meningkat dengan lebih tinggi. Di Amerika, bila mereka membuka aktiviti, jangkitan sampai 1 juta sehari. Di United Kingdom, bila mereka membuka aktiviti, ratusan ribu sehari. Tetapi di sana, kerana kadar vaksinasi yang tinggi dan sebagainya, tetapi penyakit itu terutama sekali yang kronik apabila terkena jangkitan dalam keadaan terkawal, hospital tidak sesak, kapasiti nak memberi rawatan berada dalam keadaan yang baik. Jadi berhati-hati ya. Sebab dalam negara kita ramai yang tidak mengambil vaksin. Ramai yang mengambil 2 dos tak mahu ataupun tidak yakin nak melakukan dos yang ketiga ataupun booster. Masih ramai kelompok-kelompok di kalangan kanak-kanak terutamanya yang tidak mengambil vaksin. Sebenarnya bahaya itu masih tetap ada. Sebab itu bila kita kata bergerak ke transisi endemik, ada perkara-perkara tertentu yang kita perlu beri penekanan kepada masyarakat. Pertama, pematuhan SOP hendaklah dijalankan secara kendiri. Tidak lagi bergantung kepada penguatkuasaan otoriti. Kenapa? Sebab kegiatan banyak. Perhimpunan di mana-mana saja. Bazar Ramadan akan dibuka. Rentas sempadan akan berlaku. Maka tidak penularan akan berlaku secara lebih besar. Jadi kalau itu keadaannya, maka rakyat mesti disedarkan. Yang belum mengambil vaksin, tolong ambil vaksin. Yang belum mengambil booster dose, kena mengambil booster dose. Dan pada masa yang sama, nak mengurangkan penularan itu, pematuhan SOP hendaklah diteruskan. Barangkali kali ini kita jaga kita, komuniti jaga komuniti. Kita saling memperingatkan. Katalah contoh, saya tuan punya restoran. Sekarang restoran boleh dibuka 24 jam. Restoran boleh mengambil pelanggan, orang kata tak ada had. Sudah tiada had lagi. Tapi sebagai seorang operator restoran yang bertanggungjawab, saya akan cuba mengekalkan pelanggan-pelanggan saya jangan terlalu sesak. Kemudian kalau orang berada dalam premis tertutup, face mask masih perlu dipakai. Ada orang anggap, mungkin face mask dah tidak. Sebenarnya, kalau dalam kawasan tertutup, kita duduk dalam lift, kita duduk dalam kedai yang agak sempit, kita harus mengenakan mask kalau kita duduk dalam keadaan jarak fizikal kurang daripada 1 meter. Amalan kebersihan tangan dan sebagainya perlu kita laksanakan sendiri. Satu lagi contoh, bulan Ramadan kita akan beramai-ramai menunaikan solat tarawih. Kalau madrasah kita tu besar, jemaahnya tidak begitu ramai, walaupun secara lazimnya kita merapatkan saf. Tapi atas nak menjaga muslihat daripada merebaknya penyakit, kalau musalla kita itu besar, jarakkan. Walaupun tidak dipaksa, kita boleh jarakkan sebab space kita masih besar misalnya. Jadi inilah dalam suasana transisi ke arah endemik, kita melatih norma-norma baru kehidupan, tetapi secara kita melaksanakan sendiri, bukan melalui penguatkuasaan undang-undang, kerana akhirnya bila masuk ke fasa endemik, penguatkuasaan Akta 342 mungkin akan ditarik balik. Pada waktu itu, rakyat jaga rakyat, kita jaga kita. Sementara Tan Sri ada menyebut sedikit ni, mungkin Tan Sri menyebutnya sepintas lalu berkait tentang sikap mereka yang tidak mahu menerima vaksin.
ada juga mereka yang tidak mau menerima kerana misinform, kerana maklumat yang bercampur bau yang mengelirukan. Dalam realiti kita bergerak ke arah endemik ini, apa mesej Tan Sri nanti? Dua, satu kepada mereka yang masih meyakini bahawa jangan ambil vaksin, dan yang kedua, awam yang sudah mengambil dos penggalak dan segala macam berdepan dengan masyarakat ataupun kelompok yang anti vaksin. Ini kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Ini adalah responsif bersama Menkom, Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar bin Haji Musa. Tan Sri, saya gantung tadi satu soalan. Mesej Tan Sri, Menteri Komunikasi kepada rakyat seluruhnya. Secara spesifik tadi apabila Tan Sri menyebut sedikit tentang ada kelompok yang tidak mahu divaksin. Mereka ini sama ada jelas anti vaksin ataupun menerima maklumat yang tidak semestinya tepat tentang vaksin. Dua sudut pandang Tan Sri. Yang pertamanya, mereka sendiri, kedudukan mereka dalam realiti kita menuju ke endemik. Dan yang kedua, kita yang sedia menerima bulat semua termasuk dengan dos penggalak berdepan dengan masyarakat ini. Bila mana terlampau banyak istilah dalam komunikasi noise, maklumat betul tak betul, kita bergerak kerana kita bercakap soal nak empower masyarakat seluruhnya, tetapi ada herotan di dalam komunikasi ini bila kita juga dihentam dengan maklumat-maklumat yang tidak semestinya tepat. Ini apa mesej yang boleh kita sampaikan? Pertama beginilah, kita menghormati pandangan dan juga kebebasan dalam negara kita. Malah mengambil vaksin itu pun bukanlah satu perkara yang dipaksa. Sebab itu sebelum kita mengambil vaksin, kita memberikan autoriti bahawasanya kita secara sukarela mengambil vaksin. Artinya sangatlah penting bagi kita memahami dan menerima alasan dan juga berasaskan pada maklumat, data, sains dan juga amalan di negara-negara lain. Sebab pandemik COVID-19 ini bukan hanya localized kepada negara kita. Jadi tidak terlalu sukar. Lagipun bila berlaku suasana pandemik, Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa memantau apa jua yang berlaku dan data-data dikutip daripada semua negara. Jadi apabila sesuatu vaksin itu diizinkan untuk diguna pakai, dia bukan saja negara-negara yang lebih maju, lebih moden daripada kita yang telah mendahului membuat endorsement, tetapi otoriti kesihatan sedunia macam WHO yang merupakan satu rujukan oleh negara kita. Sebenarnya negara kita, Kementerian Kesihatan kita sangat teliti. Sebab tu ada sikit gap, lapse dari segi kepantasan kita. Saya masih ingat lagi waktu vaksin mula digunakan di Amerika. Kita berbincang dalam Jemaah Menteri. Kita mengambil sedikit reservation, menyebabkan kita ke belakang sikit, kira-kira 3-4 minggu pada waktu itu. Kerana kita mengambil langkah yang cukup berhati-hati kerana kita merasakan ini adalah soal nyawa rakyat. Jadi apabila perkara itu telah proven, sebenarnya tidak perlulah kita masih lagi terbawa-bawa, terdorong-dorong oleh kelompok-kelompok yang dianggapkan sebagai anti-vaksin. Kerana masalah kita begini ya, kalau berlaku kesan buruk kepada mereka yang tidak divaksin, tanggungjawab tetap juga kembali kepada sistem, termasuk kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila penularan itu lebih sukar nak dikawal kerana tidak ada program vaccination ataupun kelompok yang tidak melakukan vaccination, sebenarnya dia boleh juga turut membawa bahaya dan bencana kepada orang lain. Sebab itu kita mengharapkan, sebab oleh kerana tidak ada paksaan dalam soal ini, gerakan kesedaran hendaklah diteruskan. Pemberitaan yang tepat, yang betul hendaklah terus disampaikan. Sementara kita tahu misinformation, disinformation akan terus tersebar kerana adanya social media dan sebagainya, yang kebanyakannya datang dalam bentuk unverified, yang tak boleh nak disahkan. Cuma ada seorang akan keluar cakap sound very convincing, tetapi kita terlupa bahawasanya di sebelah apa yang usaha kerajaan lakukan itu melalui satu proses yang cukup stringent sekali sebelum nak sampai ke titik kita memberikan vaksin kepada rakyat. Jadi kita tak boleh putus asa, kita mesti terus melaksanakan kempen kesedaran, kita mesti terus menggalakkan rakyat kita mengambil vaksin, terutama bila kita membuka sempadan, mereka dalam bahaya. Mereka dalam keadaan terdedah. Jadi kalau yang dah ada vaksin, macam saya misalnya 2 kali saya kena COVID. Waktu varian Delta saya kena COVID, saya 8 hari di hospital Sungai Buloh.
Tapi saya berada dalam kategori 1, kategori 2 sahaja. Lepas tu kembali sihat. Lepas tu ambil booster dose, bukan bermakna tak kena, masih kena lagi kerana gaya hidup. Saya sebagai nak memikul tanggungjawab saya sebagai menteri, saya tak boleh nak berkurung di rumah. Saya kena turun berjumpa dengan orang ramai, saya kena pergi ke tempat, kadang-kadang agak crowded, kadang-kadang sukar nak memenuhi sepenuhnya SOP dan sebagainya. Jadi terdedah waktu saya sebagai menteri wilayah misalnya, kerana saya mahukan rakyat di PPR diberikan vaksin, saya sendiri turun ke Padang, bawa mobile truck, bawa pergi ke rumah-rumah PPR dan kendalikan program vaccination, maka saya terdedah. Tapi alhamdulillah, kerana dengan adanya vaccination ataupun vaksin yang telah saya ambil, saya boleh dikatakan bernasib baik, alhamdulillah, sihat walafiat. Tapi bagaimana kalau kebetulannya saya tidak mempunyai tahap imuniti diri yang tinggi? Tapi saya juga faham, imuniti itu bukan saja daripada vaccination. Imuniti juga boleh dengan cara pengamalan, mengambil vitamin yang sesuai, gaya hidup yang sesuai, ada riadah, pendedahan pada cahaya matahari, banyak lagi faktor. Tetapi ikhtiar yang mudah yang ada di hadapan kita, yang telah diputuskan oleh kerajaan, dibiayai oleh kerajaan, saya fikir eloklah rakyat tampil menyahutnya, dan mana-mana yang tidak mengambil vaksin, eloklah turut menyertai apa juga program yang telah disahkan dan dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan kita. Apabila Tan Sri menyebutkan ini sebagai satu ikhtiar, dalam keadaan di peringkat awal itu ada saja yang sangsi dan masih lagi ada kelompok yang tidak meyakini keberkesanan vaksin ini. Bolehkah saya melihat ada yang menganggap bahawa hakikat bahawa kita mula beralih kepada fasa endemik ini adalah petanda kejayaan seluruh proses yang berlaku semenjak penularan hingga ke peringkat ini. Is this a success? Sebenarnya saya kebetulannya terlibat secara langsung sebagai anggota Jemaah Menteri dan jawatan kuasa yang menyelia COVID ini, yang melibatkan beberapa menteri daripada tahun 2020 dulu sampailah sekarang. Dan sekarang saya salah seorang daripada anggota Menteri Quartet ataupun 4 menteri bersama Menteri Kesihatan, Menteri Kanan Pertahanan dan Menteri Keuangan dan saya yang ditugaskan, diamanahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Majlis Keselamatan Negara untuk melihat secara terperinci apabila kita nak bergerak daripada satu fasa ke satu fasa, nak melonggarkan apa, nak mengenakan apa, dan mengutip segala perakuan-perakuan daripada pelbagai jawatan kuasa yang bertindak untuk diperakukan kepada Kabinet atau Perdana Menteri ataupun Majlis Keselamatan Negara. Dapatlah saya katakan, kerana saya mengikuti perkembangan itu secara dekat, secara dekat daripada mula-mula outbreak ini berlaku sampailah sekarang, pada saya tepat sekali, bolehlah kita katakan dan kita meraihkan dalam bentuk menyatakan syukur, alhamdulillah, akhirnya kita menang bersama rakyat. Kita menang dalam peperangan ini. Maknanya akhirnya kehidupan tidak lagi terkongkong. Kita boleh kembali kepada aktiviti yang normal. Kita akan mula melihat kita boleh kembali semula ke rumah ibadat. Kita boleh kembali semula ke stadium. Kita boleh merentas sempadan. Raya, Tan Sri, raya. Raya, kita boleh menziarah dan sebagainya. Yang mana itu kita terpaksa tunggu satu proses yang banyak sekali melalui trial and error. Saya tahu waktu itu ada orang tak sabar. Kerajaan buat ini, dia marah. Kerajaan buat ini, dia marah. Sedangkan kita juga dalam jawatan kuasa itu merupakan ikhtiar. Kita kadang-kadang tidak pasti sama ada yang kita lakukan itu adalah benda yang paling betul dan boleh membuahkan hasil. Kita berpandukan kepada pedoman-pedoman yang diberikan oleh WHO. Kita berpandukan kepada data dan sains. Kita berpandukan kepada perakuan yang diberikan oleh para expert. Tapi tentu tidak perfect. Jadi saya masih ingat bagaimana keluh kesah rakyat pada ketika itu. Dan ini saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah antara orang yang paling banyak sekali terlibat menguruskan COVID ini, kerana waktu mula-mula outbreak berlaku, dia sebagai Menteri Kanan Pertahanan yang diamanatkan untuk tiap-tiap hari bercakap kepada khalayak, menyampaikan maklumat pada khalayak, ada kalanya dipuji, ada kalanya dicerca dan sebagainya, sehinggalah sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai Perdana Menteri yang sedang mengemudi dan menangani fasa
pemulihan negara yang masuk ke fasa yang paling akhir sekali. Jadi kita tahu betapa susahnya tempoh yang kita lalui itu, dan kalau bagi saya lah, bagi saya sebenarnya ini adalah suatu kejayaan berkat muafakat, berkat kerjasama, dan paling penting sekali komitmen yang tinggi yang diambil oleh kerajaan. Saya masih ingat waktu kita berunding awal-awal dulu, apakah kita nak beli nak secure bekalan vaksin dengan mengenakan bayaran kepada rakyat seperti mana setengah negara. Kemudian kita ambil keputusan nekat, tidak, kita akan beri secara percuma. Waktu itu perhitungan 1 dos. Kemudian saintis kata kena ada 2 dos. Kos double lagi. Apa pendirian kita? No, terus kita bagi percuma. Kemudian kena ada booster dose. Kita bincang lagi, kosnya tinggi, tapi kita terus membuat komitmen kerana nak menyelamatkan rakyat dan negara kita. Kerajaan membuat ketetapan untuk memberikannya secara percuma. Begitulah juga apabila kesan timbul kepada peniaga, kesan timbul pada penjaja, kesan timbul kepada industri dan sebagainya, kerajaan terpaksa pula mengadakan safety net untuk memastikan kesan-kesan ataupun impak yang dirasai oleh rakyat dapat pula kita minimanya. Dan itu menyebabkan perbelanjaan berbilion lagi bagi perkara itu. Jadi ini suatu episod 2 tahun yang sangat mencabar, tetapi alhamdulillah, macam katakan tadi, pada saya ini adalah satu sukses. Sekarang kita tengok penyakit terkawal. Kapasiti hospital kita berada dalam keadaan sangat baik pada masa ini dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Ekonomi kita mula pulih dan mula berkembang dengan keadaan yang baik. Rakyat sudah dapat kembali bekerja dan menjalankan aktiviti mereka. Sekolah-sekolah sudah mula dibuka semula, dan sekarang kita berada di satu fasa dengan berbekalkan pengalaman itu. Saya merasakan bukan saja kita bersyukur atas kejayaan, tapi kita akan menuju kepada kejayaan yang lebih besar lagi di hadapan, insya-Allah. Apa yang berlaku pada 1 April ini? Tan Sri ada menyebut di sana sedikit soal kelonggaran pergerakan, aktiviti dan juga saf sudah boleh dirapatkan. Raya, ramai yang agak teruja dengan raya ni. Tapi kita akan menyusun semula ini selepas kita berehat seketika bersama Yang Berhormat Menkom pada malam ini dalam Responsif. Jadi jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Setelah 2 tahun kita berada dalam keadaan seperti digurung, dan pada 1 April ini sebagai rakyat Malaysia kita rasa bersyukur dan terima kasih sangat kepada kerajaan kerana memahami kehendak rakyat. Dan mulai 1 April ini kita dah beralih daripada arah pandemik ke endemik, dan kita sentiasa, walau bagaimanapun kita kena berjaga-jagalah, sentiasa memakai mask, dan kita dah boleh buat aktiviti kemasyarakatan, aktiviti sukan seperti biasa. Dan yang lebih penting, apabila 2 tahun kita tak dapat berhari raya dengan keluarga, dan ini merupakan satu yang sangat-sangat diharapkan oleh orang kita. Terima kasih kepada PM kerana memahami cita rasa rakyat, dan sebagai ahli majlis di Melaka, saya berharap peniaga-peniaga pun akan lebih ceria, lebih rasa terbela, dan tidak ada lagi yang memerlukan bantuan-bantuan besar daripada kerajaan. Alhamdulillah, kita sama-sama berdoa agar kita bersedia dalam ke arah lebih bersedia dalam keadaan pandemik ini, daripada pandemik ke endemik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya rasa bersyukur untuk makluman kita pada 1 April kita akan berubah fasa daripada endemik ke endemik. Dan perubahan baru baik atau kembali balik kepada asal kita. Kita dah boleh bermasyarakat, kelas-kelas mengaji dah boleh on semula, dah rapat-rapat untuk kelas jahitan, masakan, bersukan, riadah bagi kaum wanita dah tak perlu takut lagi. Tapi kita tak pakai mask. Jadi program kita dah boleh buat anak-anak lah. Satu lagi, tak lama lagi Ramadan, Qiyamul dan Murid tu dah boleh seperti biasa, dan solat kita dah boleh rapatkan bersama. Dan pada Syawal ni insya-Allah kita dah boleh jumpa anak-anak menantu. Dan semoga kita lagi rapatkan ukhuwah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada saya syukur alhamdulillah lah bila kita dah di fasa ni, jadi kita lebih bebas sedikit berbanding dulu. Tapi apa-apa pun kita kena ingat virus ni sentiasa ada dan kita kena patuhi SOP yang sedia ada dan perlu kendiri punya penjagaan lah. Kita kena tahu bagaimana untuk menjaga diri sendiri. Dan pada fasa ni sepatutnya setiap orang dah tahu semua tu dan tak perlu confuse lagi lah. Lepas tu satu lagi daripada pihak kerajaan atau pihak berwajib, dia perlu memperkasakan dari segi aplikasi atau apa-apa orang kata bantuan untuk kita lebih confident dan lebih tahu bagaimana cara-cara untuk menangani sesuatu isu jika berlakunya close contact atau berlakunya bila kita melakukan apa kata personal kit punya test tu, bila kita dapati kita positif, apa tindakan sepatutnya. Dan dari segi saya rasa aplikasi yang kita sedia pakai sekarang iaitu MySejahtera lah, perlu dia upgrade ke tahap yang lebih baik lah saya kira. Ya, itu pandangan awam berkait tentang peralihan ke fasa endemik. Anda menyaksikan Responsif secara langsung bersama Menkom, Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa. Pandangan awam tadi, raya. Masyarakat nampak memahami daripada kata-kata mereka itu menggambarkan mereka memahami situasi. Cuma satu yang kebimbangannya, takut dari segi psikologi dia merasakan dah tak ada apa-apa. Macam dulu boleh. Sedangkan realitinya ancaman tetap sama, cuma kita lebih confident sebab kita sudah menjalani vaccination dan kita ada ketahanan diri dan ketahanan berkelompok. Jadi kita kena terus memperingatkan bahawasanya walaupun 1 April pergerakan lebih diberikan kebebasan, tapi lebih-lebih lagi lah juga kita kena menguatkuasakan pematuhan terhadap semua SOP yang lazimnya kita telah amalkan sebelum pada ini. Tan Sri, daripada awal tadi kita menyebut di sana sini beberapa, sebab orang tanya, ada penonton kita baru menyertai, dia kata apa yang boleh dan apa yang tak boleh 1 April ni. Bermula 1 April ni, tadi ada Tan Sri sebut sikit soal kedai makan dah boleh buka, yang 24 hours, yang 24 jam. Jadi apa yang boleh, apa yang hakikinya boleh menjelang 1 April? Yang besar sekalinya ialah misalnya pergerakan rentas sempadan. Ya. Kalau pelancong masuk, kalau dulu dia mesti ada karantin wajib. Ya. Sekarang ni tidak perlu lagi, dia cuma perlu ada buat test yang tertentu sahaja. Begitu juga kalau operasi perniagaan, macam kedai dah boleh buka terus, boleh buka 24 jam dengan kapasiti penuh. Kalau rumah ibadat misalnya dah boleh normal, cara seperti biasa, tidak perlu lagi 50% kapasiti penjarakan dan sebagainya. Ini semua dilakukan bukan kerana virus dah tak ada. Ini dilakukan kerana kita sudah yakin majoriti rakyat sudah ada ketahanan diri. Tetapi jangkitan akan tetap berlaku, dan bila dia berlaku, hopefully insyaAllah kalau kesannya tu sekadar kategori 1, kategori 2. Ya. Tapi kita masih mempunyai peranan bersama untuk memastikan penularan itu tetap diminimalkan. Mana walaupun berlaku rentas sempadan, walaupun berlaku kegiatan perniagaan yang dibuka, sempadan yang dibuka dan sebagainya, kita harap secara kolektif rakyat dapat mengawal situasi jangkitan tadi kepada tahap yang paling minimum. Dan kalau itu terus berlaku begitu, kita boleh berharap untuk masuk ke fasa endemik sepenuhnya. Jadi macam akhirnya macam kuman virus selsema ya ada dalam masyarakat, dia dah jadi endemik. Ataupun kalau kita tengok denggi misalnya, dia masih dianggap sebagai satu dalam bentuk wabak atau epidemik, tapi bukan lagi suasana pandemik. Jadi kepahaman rakyat sangat penting, sebab itulah kita berhasrat untuk membentuk dan melantik duta-duta komuniti ataupun community ambassadors, kerana boleh tak boleh tadi tidak lagi boleh dikuatkuasakan oleh penguasa-penguasa. Bukan lagi melalui denda, bukan lagi oleh pegawai-pegawai kesihatan, tetapi oleh kerana virus ada dalam komuniti, maka penguatkuasanya biarlah juga dalam komuniti itu sendiri. Jadi kita kaedah itu. Jadi kita harap semua misalnya anggota komuniti keluarga Malaysia, JKK, Jawatan Kuasa Masjid, Jawatan Kuasa Surau, Jawatan Kuasa di perumahan-perumahan awam, kita ada persatuan peniaga-peniaga di shopping kompleks, kita ada persatuan-persatuan penjaja yang nak buka bazar Ramadan. Di kalangan mereka lantik
atau mereka memperakukan dengan melantik atau mengamanahkan anggota mereka sendiri menjadi duta komuniti. Duta komuniti ini artinya dia akan berada dalam komuniti di mana ada aktiviti yang mungkin perlu kepada tahap pematuhan yang lebih tinggi, maka dia akan buat soft reminder. Dia bukan pergi untuk nak denda, dia bukan pergi untuk nak marah, dia bukan pergi untuk nak mengcompound, tapi dia membantu memperingatkan crowd yang berkenaan supaya kalau nampak crowded, mungkin jarak-jarakkan. Mungkin kalau ada yang tak pakai mask dalam tempat bangunan yang tertutup, mungkin bagi mereka pakai mask atau pakai mask cara tak betul, mereka boleh tegur dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lunak, bukan dengan penguatkuasaan undang-undang yang ada. Dan ertinya Tan Sri, selain daripada rakyat kita sudah boleh keluar negara ke negara yang juga membuka sempadan mereka, kita juga mula menerima pelancong dengan jumlah yang lebih ramai. Kita buka seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan, bukan saja sempadan dan kemasukan melalui ruang udara, tetapi juga sempadan perhubungan jalan darat, misalnya antara kita dengan Thailand, bermula dengan di Wang Kalian dan sebagainya, boleh mula dibuka. Jadi sebenarnya kita kembali kepada cara kehidupan yang hampir normal boleh dikatakan, tetapi dengan pematuhan-pematuhan tertentu. Saya teringat antara posting di Facebook yang berlaku pada Jumaat lepas. Dia buat selfie Jumaat jarak, dia kata untuk memori, dia kata. Dia rasa Jumaat yang akan datang, dia rasa dah kenang-kenangan, dia kata untuk simpan. Sebenarnya itu pun tak berapa tepat. Kalau buat begitu seolah-olah menjarakkan itu jadi satu kenangan, tak akan buat. Tak akan berlaku dah. Tidak. Sepatutnya kalau masjid itu luas, lebih selamat jarakkan. Lebih afdal dan lebih selamat kekalkan penjarakan. Tapi kalau masjid itu sempit, orang ramai nak sembahyang raya misalnya, maka dibolehkan. Risknya tinggi sikit. Jadi jangan ingat yang ini dah jadi kenangan, aku tak akan amalkan ini lagi, kita buanglah segala-galanya. Tidak begitu. Serupa juga macam pakai mask. Pakai mask elok sentiasa bawa. Sentiasa bawa. Masuk dalam lift, pakai. Bila pergi outdoor, tak payah pakai. Masuk dalam katalah LRT misalnya, pakai. Naik bas, pakai. Dalam plane, pakai. Bila keluar di ruang yang luas, mungkin boleh dilonggarkan, tidak memakainya. Tapi mask, elok sentiasa bawa. Hand sanitizer, elok masing-masing sentiasa kekal bawa hand sanitize tangan secara regular dan sebagainya. Saya cuma tertanya-tanya, kalau kita beralih kepada fasa seperti gambarannya seperti kita sudah menghampiri pra-pandemik. Sebelum ini kita banyak menyebutkan soal norma baru. Dari kacamata Tan Sri, apa norma baru yang terbit di sepanjang tempoh pandemik ini? Ini saat nanti kita akan kongsikan, mungkin waktunya untuk kita berehat. Kita berehat untuk kesekian kalinya dan kembali selepas ini. Tan Sri dah menarik nafas nak menjawab tadi. Kita berehat dahulu dan kembali selepas ini. Ya, responsif bersama Menkom Tan Sri Anwar Musa. Saya gantung satu soalan sebelum kita berehat. Dalam minit-minit berbaki ni Tan Sri, kita bercakap soal boleh kembali melakukan benda yang terbatas. Sedangkan di sepanjang 2 tahun ni banyak je bersebut soal norma baru, buat benda secara berbeza. Adakah kita padam maksud norma baru itu dengan realiti ni? Apa yang dari kacamata? Sebenarnya tak boleh. Jangan kita padamkan, sebab norma baru itu artinya apabila berlaku sesuatu perkara besar, kita punya way of life biasanya membuat adjustment daripada semasa ke semasa. Kalau kita sebagai contohlah, kalau dulu work from home tu sesuatu yang jarang kita dengar. Jadi sekarang ini kalau ada situasi yang membolehkan kita work from home, jadikan itu sebagai way of life. Banyak kerja-kerja boleh dilakukan di rumah dengan secara tak langsung, mengurangkan terdedahnya kita. Walaupun situasi mungkin kita dah ada immunity, dah ada suasana endemik. Ataupun kalau dulu kita berasak-asak pergi ke supermarket, sekarang ini kita boleh buat purchasing online. Jadi itu juga mengubah cara hidup kita dan lain-lain pengamalan. Kalau dulu kita tak ambil pot sangat tentang ventilation misalnya. Sekarang bila nak buat rumah, nak beli rumah, nak design rumah, tolong berikan perhatian tentang
perlunya ventilation. Jadi keseluruhan kehidupan kita, kita akan mengambil kira berdasarkan pada pengalaman yang kita lalu sepanjang kita berhadapan dengan cabaran COVID. Jadi jangan bila kerana dah masuk fasa endemik nak balik semula kepada dulu. Tak semestinya. We move on. Dan kita buat adjustment di mana boleh. Itu yang dianggap sekarang sebagai norma-norma baru. Kerana kehidupan ni sememangnya begitu. Gaya hidup kita mesti berubah bersesuaian dengan pengalaman, environment, cabaran yang berlaku di satu-satu masa. Banyak perkara. Terutama sekali personal hygiene. Personal hygiene merupakan satu perkara penting. Pakai mask ni dulu kalau orang Jepun lazim. Budaya. Dia sesama sikit aja dia kenakan mask. Tapi kita pakai mask itu kita rasa satu benda yang paling alien sekali. Tapi sekarang kalau kita keluar tak bawa mask, kita rasa ada sesuatu yang tak kena. Jadi kekalkan amalan itu sebab itu satu amalan yang baik. Ya. Apabila Tan Sri tampil je ni bercakap persoalan endemik ni, tak boleh lari persoalan politik sebenarnya. Dia ada je penonton mula mengusik, kalau macam ni dah bolehlah PRU Tan Sri dah mula masuk ke endemik ni. Tan Sri sudah respon sedikit saya lihat berkait tentang PRU ni. Jadi bacaan politik ni pun tak boleh dielakkan Tan Sri. Ya, sebenarnya kena begini ya, bila bercakap tentang soal pilihan raya, kita kena memahami pertama dia ada yang kita panggil sebagai constitutional requirement. Suatu keperluan daripada sudut undang-undang yang tidak dapat tidak. Kecuali kembali kepada suatu situasi darurat. Oleh kerana sekarang bukan situasi darurat, maka kalau dalam perlembagaan itu menyatakan tempohnya sudah cukup 5 tahun ataupun dirasakan sudah cukup tahun yang kelima perlu diadakan pilihan raya, maka ia harus dan patut diadakan pilihan raya. Yang kedua, seperti mana kita tahu, PRU itu untuk melengkapkan proses amalan demokrasi berparlimen dalam negara kita, yang merupakan satu tiang seri ya untuk membentuk government of the people, by the people, for the people tadi ini. Proses itu mesti berlaku. Jadi bila dia perlu berlaku, itu atas pertimbangan government of the day, kerajaan kena mengambil kira. Sebab pertama, constitutional requirement. Dah cukup tempoh ke belum? Sekarang dah dekat-dekat dah cukup. Artinya dah boleh buat pilihan raya. Kedua, apakah situasi mengizinkan proses demokrasi itu berjalan. Kalau proses demokrasi tak boleh berjalan kerana ada ancaman lain, mudarat yang lebih besar, mungkin ada kaedah-kaedah jalan keluar. Tapi kalau sekadar keadaan keselamatan dah okey, boleh diadakan. Sebab itu pada masa ini, masa transisi endemik ni, pada saya masa yang paling baik untuk kerajaan merenung tengok. Soal dah okey tak okey, boleh tak boleh, itu Perdana Menteri dan mungkin juga kerajaan, maksudnya Jemaah Menteri, kalau dah rasa keadaan dah boleh mengizinkan, ia harus disegerakan. Begitu juga satu lagi parameter pilihan raya ini adalah soal nak menyelesaikan kebuntuan-kebuntuan politik. Ya. Jadi ini semua kena diambil kira. Tetapi jangan lupa, membubarkan parlimen bukan satu perkara kecil. Bila membubarkan parlimen, artinya membubarkan kerajaan yang ada untuk proses pemilihan baru. Dia akan menjejaskan soal pelaburan nak datang, tangguh dulu. Dasar-dasar yang ada mungkin dijangka berubah. Kalau berlaku pertukaran kerajaan, dasar-dasar juga turut ditukar. Jadi pertumbuhan ekonomi mungkin akan terganggu. Ya, pelaburan asing nak masuk mungkin terganggu. Orang nak buat projek dan sebagainya mungkin tergantung. Kontrak-kontrak mungkin terbatal. Jadi implikasi membubar parlimen itu satu benda yang besar. Sebab itu kerajaan, khususnya Perdana Menteri, sebelum untuk nak memohon perkenan menasihatkan yang di-Pertuan Agong, sebagai kerajaan bertanggungjawab, ada banyak perkara yang perlu diambil kira. Ya. Soal keselamatan, proses demokrasi nak berjalan, okey atau tidak. Soal nyawa rakyat sekarang, okey atau tidak. Tapi soal-soal lain, ekonomi, pertumbuhan negara, semua ni kena diambil kira. Tapi kalau ditanya pada saya, kita sudah semakin hampir kepada situasi yang membolehkan kita mengadakan pilihan raya. Jadi mungkin menjelang 1 April, esok 29, 30 dan 1. Hanya tinggal sehari saja lagi. Pesan paling besar, Tan Sri? Pesan saya ialah sebagai tanda kesyukuran kita diberikan kebebasan yang lebih luas. Kita mahu kebebasan itu membawa rahmat kepada kita. Caranya untuk menikmati rahmat daripada pembebasan itu, kita sentiasa mengekalkan pematuhan kepada SOP, malah meningkatkan lagi keazaman kita untuk memperingatkan diri, keluarga dan juga orang di sekeliling kita
supaya kekal meningkatkan pematuhan SOP agar apabila kegiatan yang lebih luas diizinkan, kita tidak lagi dikongkong kehidupan kita oleh kesan-kesan buruk daripada COVID-19. Artinya, open up safely ataupun membuka semula atau kembali semula kepada aktiviti dalam suasana yang selamat dan terjamin. Ya. Berkebetulan 1 April juga Tan Sri, 1 hari bulan nanti adalah merupakan sambutan ulang tahun RTM juga. Itu satu sambutan 76 tahun. 76. Jadi ada sedikit sambutan di dalam studio ini. Saya nak mengajak mempersilakan Tan Sri sedikit potong kek ini. Silakan Tan Sri. Kita nak ke sana bersama pimpinan RTM. Datuk Cik Roslan juga ada bersama, ketua pengarah kita, dan juga timbalan ketua pengarah Datuk Akmal. Sila Tan Sri. Yang ke-76 pelbagai acara sambutan dilaksanakan yang sedang berlangsung 76 jam. DJ bersiaran selama secara berterusan 76 jam. Apapun saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Ketua Pengarah dan seluruh warga kerja RTM serta peminat-peminat, pengikut-pengikut, para pendengar, penonton RTM. Sama-sama raikan 76 tahun RTM bersama rakyat. Mudah-mudahan berterusan kehebatan. Silakan kita potong. Buat. Sila. Besar ni untuk kru-kru. Semua kita berkongsi pada satu. Sila. Datuk, sila. Sama-sama. Bersama-sama. Kita sini dulu. Saya ambil sudut. Okey. Ya, pelbagai acara dianjurkan pada 1 hari bulan nanti. Ada street food ya, juga anjurannya daripada 9 pagi hingga 5 petang. Jadi itu antara acara, dan selain daripada 76 jam bersiaran melibatkan 76 DJ yang sedang berlangsung, dan juga program-program sampingan juga banyak dilaksanakan. Forum Perdana Ehwal Islam juga secara langsung. Jadi tahniah diberikan tadi kepada Datuk Ketua Pengarah dan juga Datuk Timbalan Ketua Pengarah. Tan Sri, terima kasih kesempatan kita pada malam ini, dan 1 April yang sangat bermakna, sambutan RTM, dan juga 1 April peralihan kita, hari pertama beralih ke fasa endemik. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton untuk episod pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saluran berinformasi, menyiapkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Dulu dan kini sentiasa di hati, saluran berinformasi, menyiarkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Senandung, tari menyalurkan rasa girang, memberikan yang terasli, memiliki keunggulan berprestasi, karismatik, inovasi, unik dan tersendiri, informasi hiburan terkini, berwawasan, berdinamika.